Zaman dahulu kala bukanlah sentiasa indah seperti yang digambarkan dalam cerita dongeng. Sejarah manusia turut terpalit dengan episod-episod gelap yang penuh dengan kekejaman yang sukar dibayangkan. Mari kita selami sisi ngeri peradaban manusia dan lihat hukuman-hukuman paling dahsyat yang pernah direkodkan, yang mana realitinya jauh lebih menakutkan daripada mana-mana filem seram. Alat penyiksaan yang dikenali sebagai Iron Maiden ini sememangnya ikonik dengan zaman pertengahan Eropah. Ia merupakan sebuah keranda besi berbentuk manusia yang dipenuhi dengan duri-duri tajam di bahagian dalamnya. Apabila pintu ditutup, duri-duri ini akan mencucuk mangsa dari segenap arah. Namun ia direka dengan teliti supaya tidak terus membunuh. Sebaliknya, mangsa akan mengalami pendarahan perlahan-lahan, menanggung kesakitan yang tidak terperi selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari sebelum akhirnya tewas akibat kehilangan darah atau jangkitan. Walaupun sesetengah sejarawan berpendapat ia lebih kepada mitos, kewujudan replika dan catatannya cukup untuk membuatkan bulu roma kita meremang. Beralih ke Empayar Cina kuno, terdapat satu bentuk hukuman mati yang dikenali sebagai lingci atau kematian melalui 1000 hirisan. Hukuman ini dikhaskan untuk jenayah paling berat seperti penderhakaan atau pembunuhan ibu bapa. Prosesnya amat mengerikan. Halgojo akan menggunakan pisau tajam untuk menghiris sedikit demi sedikit daging mangsa yang diikat pada tiang. Setiap hirisan dibuat dengan cermat untuk memastikan mangsa terus hidup dan sedar selama mungkin. Proses penyiksaan ini boleh berlanjutan selama beberapa hari, dengan mangsa dipaksa menanggung penderitaan fizikal dan psikologi yang melampau sebelum hirisan terakhir yang membawa maut dikenakan. Di Yunani kuno pula, wujudnya sebuah alat penyiksaan yang dinamakan brazen bull atau lembu gangsa, dicipta oleh seorang tukang logam bernama Perilos untuk Valaris, pemerintah Akragas. Ia merupakan sebuah patung lembu yang diperbuat sepenuhnya daripada gangsa dan mempunyai sebuah pintu pada bahagian sisinya. Mangsa akan dimasukkan ke dalam perut lembu tersebut dan api akan dinyalakan di bawahnya. Logam gangsa akan menjadi panas seperti ketuar, memanggang mangsa hidup-hidup. Apa yang lebih menakutkan ialah reka bentuknya yang mempunyai sistem tiup khas, menukarkan jeritan kesakitan mangsa kepada bunyi yang kedengaran seperti ngauman lembu yang sedang marah. Ironinya, penciptanya, Perilos, menjadi mangsa pertama alat ciptaannya sendiri. Dari Parsi kuno, muncul satu hukuman yang menjijikkan dikenali sebagai skafism. Mangsa akan diikat di antara dua buah perahu yang diterbalikkan. Dengan hanya kepala, tangan, dan kaki, mereka terkeluar. Mereka kemudiannya akan dipaksa minum susu dan madu sehingga mengalami cirit-birit yang teruk. Lebihan madu turut disapu pada bahagian badan yang terdedah untuk menarik serangga. Perahu itu kemudiannya akan dibiarkan terapung di tasik atau paya yang kotor. Mangsa dibiarkan mereput perlahan-lahan, dimakan oleh serangga dan larva yang membiak dalam najis mereka sendiri, sambil terdedah kepada cuaca panas. Kematian biasanya mengambil masa berminggu-minggu akibat dehidrasi, jangkitan, dan kejutan septik. Akhir sekali, derek merupakan alat penyiksaan yang popular digunakan semasa zaman Inkuisisi Spanyol. Ia adalah sebuah bingkai kayu dengan penggelek di kedua-dua hujungnya. Pergelangan tangan dan kaki mangsa akan diikat pada penggelek tersebut. Semasa soal siasat, Algojo akan memutarkan pemegang, menyebabkan tali menarik anggota badan mangsa ke arah yang bertentangan. Tujuannya adalah untuk meregangkan badan sehingga sendi-sendi terkehel, mengeluarkan bunyi pop yang mengerikan. Jika diteruskan, anggota badan boleh terkoyak sepenuhnya dari tubuh. Kesakitan yang amat sangat ini digunakan untuk memaksa mangsa membuat pengakuan, tidak kira sama ada mereka bersalah atau tidak. Sejarah kelam ini mengingatkan kita tentang sejauh mana manusia boleh terpesong apabila kuasa tidak dikawal dan sifat belas kasihan hilang. Hukuman-hukuman ini bukan sahaja bertujuan untuk menyeksa fizikal, tetapi juga untuk menghancurkan semangat dan maruah seseorang. Melihat kembali kekejaman ini, kita terpaksa bertanya, adakah sifat kejam ini sesuatu yang telah kita tinggalkan sepenuhnya, atau ia hanya tersembunyi di bawah permukaan masyarakat moden kita, menunggu masa untuk muncul kembali?